lelaki ni dia adalah makhluk terakhir keluar daripada neraka. Kata Rasulullah, aku tengok mukanya, aku tahu namanya. Tuan-tuan jangan berdoa untuk jadi lelaki tu. Dia lelaki terakhir. Kadangkala api neraka menyambar-nyambar, lalu mengelak dia naik sirat. Sirat tetap kena naik, sirat tetap kena lintas. Semua orang termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintas sirat. Dia pun naik sirat. Kata Rasulullah, yamshi marrah wa yahbu marrah. Kadang berjalan, kadang merangkak, kadang meniarap dia. Akhirnya sampai, bukan masuk syurga, depan pintu syurga, jauh lagi. Bila sampai melepasi neraka Jahannam, sebab sirat dibentangkan oleh Allah di atas neraka Jahannam. Titian sirat yang panjang dia berapa puluh ribu kilometer tu, wallahu a'lam, dia bau wangi-wangian daripada syurga. Dia ingat dekat. Kata Rasulullah, wangi-wangian itu dihidu 500 tahun sebelum sampai. Lelaki terakhir ini adalah manusia termiskin di dalam syurga Allah. Kedudukan dia paling last sekali, paling susah. Ni lelaki ni, dan dia sampai, dia tengok bukan dalam syurga, luar pintu syurga, luar. Sebuah pohon yang begitu rendang, dia nampak ada sungai di bawah pohon tu. Apabila lelaki ni sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala menyambut lelaki tu. Siapa tuan-tuan yang Allah sambut itu? Siapa? Manusia yang paling bawah kedudukannya dalam syurga. Maksudnya kalau yang lain Ustaz, kalau yang lain lebih disambut oleh Allah. Dia kata, ya Allah, boleh tak dekatkan aku dengan pohon itu? Aku nak berteduh di bawah pohon rendang itu, dan aku nak minum daripada air segar yang mengalir, sungai yang mengalir di bawah pohon itu. Wahai anak Adam, kata Allah, adakah kamu boleh berjanji bahawa kamu takkan minta selain daripada itu? Dia pun berjanji, ya Allah, aku berjanji, aku tak minta dah. Bila sampai di situ, dia tengok di depan ada pohon yang lebih besar. Oh, silap, dia kata, manusia. Hadis ni hadis sahih. Bila dia minta kali kedua, Allah pun tanya kepada dia, ya bna Adam, wahai anak Adam, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha? Bukankah baru sebentar tadi kamu janji tak mau minta yang lain? Diam. Panggil orang jahat, orang salah, tunjuk kepala, diam. Salah tak? Salah. Tapi dengan siapa dia minta? Rabbun Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun. Lepas tu dia pergi yang kedua. Sampai dia di pohon yang kedua, dia tengok depan pintu syurga pohon yang lebih besar daripada pohon pertama dan pohon yang kedua. Tuan-tuan, waktu tu juga dia kata, ya Allah, boleh tak nak pohon yang tu? Last dia kata, Allah Ta'ala kata, ya bna Adam, abdi, hamba aku, alam tu'ahidni alla tas'alani ghairaha? Bukankah sebentar tadi kamu berjanji untuk tidak minta yang lain? Tunduk dia, tak cakap, orang salah. Allah Maha menyayangi. Yang inilah yang kita duk sebut setiap hari, Bismillahirrahmanirrahim. Bila dia minta, Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala kata pergi, pergi. Dia pun pergi duduk depan pintu syurga. Bila duduk depan pintu syurga, ada apa tuan? Nampak dalam syurga. Bila nampak dalam syurga, dia pun minta. Dia kata, ya Allah, boleh tak nak masuk dalam? Manusia, subhanallah, Allah izinkan dia masuk dalam. Lalu setiap orang bila dia masuk syurga, kata Rasulullah, dia tahu di mana rumahnya lebih daripada dia tahu rumahnya di atas muka bumi. Syurga kan luas, istana kan banyak. Dalam syurga semua istana, tak ada rumah 2 tingkat. Semua adalah istana, rumah agam, istana yang besar. Setiap orang bila dia masuk syurga, dia tahu di mana syurganya. Nabi sebut lebih daripada dia kenal rumahnya di dunia. Tak payah beritahu. Laki ni masuk, dia pun pergi. Fawajadaha mal'ah, kata Nabi, dia mendapati syurga telah pun penuh. Dan sebenarnya Allah sengaja bagi dia nampak macam penuh. Tuan-tuan, maksudnya apa tuan? Allah sedang bergurau dengan lelaki ni. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'ah. Tu saya baca teks dia tu, hadis sahih. Diperlihatkan sengaja, Allah Ta'ala tunjuk seolah-olah penuh. Dia pun keluar, dia kata, ya Allah, penuh. Lalu Allah Ta'ala kata, masih banyak, masuk. Dia pun masuk kali kedua, dia tengok
rumah ni istana ni ada orang. Dia pun keluar. Lalu Allah SWT sebut, atadhkuru zaman alladhi kunta fih. Bila dia keluar kali yang ketiga, Allah Ta'ala tanya dengan dia, adakah kamu ingat dulu waktu kemewahan kamu hidup di dunia dulu? Ingat tak dulu macam mana manusia mewah? Cuba kamu ingat dan bayangkan kehidupan termewah ketika kamu hidup dulu siapa? Dia pun bayang. Allah pun sebut kepada lelaki yang paling bawah kedudukannya dalam syurga ni, kata Allah, aku berikan kepada kamu sekali ganda dengan keadaan muka bumi aku. Satu bumi Allah Ta'ala bagi, satu bumi. Aku berikan kepada kamu 2 kali ganda kekayaan bumi. Aku berikan kepada kamu 3 kali ganda kekayaan bumi. Aku berikan kepada kamu 4 kali ganda kekayaan bumi. Ketika Allah sebut asyrata ad'afid dunya, aku berikan kepada kamu 10 kali ganda bumi. Dia pintas kalam Allah ketika itu. Dia kata, atastahzi'u bi wa anta rabbul alamin. Wahai Allah, kenapa mempermain-mainkan aku sedangkan kamu Tuhan sekalian alam? Apa duk perli-perli macam ni? Dia ingat Allah perli dia, yang Allah bagi tu, yang Allah bagi asyarata ad'afid dunya, 10 kali dunia kepada lelaki itu. Dia ingat Allah main-mainkan dia, sampai dia hentikan perkataan Allah. Dia kata, kenapa pemainkan aku, perli-perli aku? Wa anta rabbul alamin, kamu Tuhan sekalian alam. Allah Ta'ala pun sebut kepada dia, inni ala ma asya'u qadir. Sesungguhnya apa yang aku sebut itu, itulah pemberian aku kepada kamu. Dan aku Allah, aku memberikan apa yang aku nak kepada hamba aku.